Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sambungan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ni, nama dia antara nama yang pelik lah. Surah lembu. Al-Baqarah tu makna dia lembu. Lembu tina. Cerita pasal lembu tu ada dalam surah ni. Depan-depan lagi tu ada. Cerita pasal lembu. Kesimpulan pasal lembu tu, jenis perangai, degil dan banyak bertanya. Akibatnya jadi susah. Jenis payah nak terima ilmu. Banyak songeh, banyak dalih. Ilmu ni sebenar kali kita belajar, terima. Bukan belajar tu banyak songeh pula. Alasan tu, alasan ni, mempersoalkan. Tanya soalan tak apa, mempersoalkan. Jadi benda tu seolah-olah bentuk seakan-akan mempersendakan pula ilmu. Ada ilmu ni kita kena tanya baru kita faham. Tapi dia ni pula tanya bentuk nak mempersendakan. Tanya pasal apa nak kena sembelih lembu? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah Taala perintahkan kepada kamu sembelih lembu. Dia pun banyak songeh tu. Suruh sembelih lembu je. Kereta. Kenapa nak lembu tu, lembu ni, lembu tu, lembu ni, banyak songeh. Maka itu sempurna cerita lembu lah juga. Dan lembu ni pun juga satu benda yang ataupun satu binatang yang dibangga-banggakan oleh golongan musyrikin. Sejak zaman dahulu, kala leni pun ada lagi. Puja lembu. Puja lembu ni ada lagi. Dulu ada, sekarang pun ada. Maka surah Al-Baqarah ni juga nak membatalkan akidah syirik, amalan syirik. Syirik ni kena dibatalkan dengan amalan. Batal dengan amal.
Rasa lembu tu hebat, sembelih lembu. Rasa lembu tu hebat, sembelih lembu. Contoh lain lagi, rasa dalam bilik itu ada hantu, masuk dalam bilik itu. Masuk dalam bilik itu. Bilik. Saya ingat lagi hari itu, orang kata ada hantu situ. Tak apa, mari sini, kita pergi belakang. Mari kita pergi semua, ramai-ramai, kita tengok. Hantu apa ada situ. Tengok-tengok orang duduk berkhaluat situ. Orang duduk lari. Masa tu duduk kita baru balik ke, gitulah baru balik. Nak pergi solat isyak gitulah. Lalu tu celah tepi sungai, tebing sungai. Lepas tu tiba-tiba lari. Kenapa? Ada hantu. Bunyi orang duduk mengelai. Hantu duduk mengelai, dia kata. Dia kata, jangan takut. Mari kita pergi. Kita tengok hantu. kita tengok. Ni apa ni, nak pergi tengok hantu. Marilah. Kita pergi tengok hantu. Dah kata ada hantu, mari kita nak pergi tengok sama-sama. Pergi tengok, bukan hantu pun. Tengok orang duduk berkeluar situ. Ada jantan betina duduk situ. Duduk berkeluar di tengah gelap. Kita mari barulah kalut-kalut apa dia. Duduk suka-suka. Takut. Mana duduk lari-lari tu, duduk lari ke orang yang berkhaluat. Orang yang duduk buat maksiat situ. Jadi, nak kata kita ni jenis penakut ni, sampai kita lari dulu. Sepatutnya kita tengok dulu, nak lari-lari ni tengok dulu. Kita nak lari dah kata hantu. Tengoklah dulu, hantu ke tidak. Ni tak tahu mana-mana ekor lagi, tak tahu pakai ekor lagi. Lari dulu. Kena pastikan dulu, hantu ke tak. Lepas tu kalau hantu, apa hal? Kalau hantu. Orang kita ni kalau sebut hantu, dia jadi satu benda yang mesti ditakuti. Kalau hantu, maknanya kena takut. Kalau tak takut hantu, tak betul lah. Mana kena takut hantu. Jadi hantu tu jadi Tuhan. Sampai setara tu orang kita. Jadi, nak batalkan yang takut tu kena pergi lah. Kalau malam hari kita tak berani, kamu sebut hantu. Ada setengah orang kan? Dia kata, hantu. Baik-baik sikit, takut ada hantu. Kamu ni, jangan sebut hantu. Dia kata, jangan sebut hantu. Maka kalau ada yang kata gitu, kita sebut la ilaha illallah ataupun la haula wala quwata illa billah, kita pun sebut hantu. Sebabnya kalau kita tak sebut, seolah-olah kita mengiyakan, membenarkan apa yang dia tu ucap. Mengiyakan, membenarkan ini dalam bahasa Arab dipanggil tasdik. Dan tasdik dalam bahasa Arab juga dengan makna iman. Maknanya kita ni beriman dengan hantu, dengan mana kita percaya dengan hantu lah, kita takut dengan hantu. Kita takut dengan hantu. Hidup kita ni jadi takut kepada hantu. Jadi hantu tu lebih ditakuti daripada Allah Ta'ala. Dan hantu, kalau hantu sungguh tu, buat apa dia nak tunjuk rupa-rupa dia yang takut-takut tu sehingga kita kena lari? Hantu-hantu ni syaitan lah. Kita kena tahu kerja syaitan ni apa. Bukan nak suruh kita lari daripada dia. Dia nak suruh kita ni dekat dengan dia. Tu kerja syaitan. Kerja syaitannya nak suruh kita dekat dengan dia. Maka dia tidak jenis macam cerita-cerita orang kita. Tunjuk benda yang menakutkan, kita pun lari. Bukan gitu. Dia akan tunjuknya rupa yang cantik-cantik. Yang nampaknya segak. Yang nampaknya berpakaian elok. Yang nampak contohnya berjubah ke, berjubah putih ke, berserban putih ke, berjanggut putih ke. Jadi gitu dia akan marinya. Lalu dia akan mendakwa ni lah hantu sebenarnya. Syaitan lah. Dia pun akan dakwa. Saya ni wali Allah. Saya ni Nabi Khidir.
saya ni nabi itu, nabi ini. Ada setengah pula, saya tu Nabi Muhammad. Nah, dia kata saya Nabi Muhammad. Oh, orang itu pun kata, iyalah tu. Ya. Saya pernah dengar ada satu orang tu, dia kata Muhammad. Dia kata dia ni mimpi rasanya. Mimpi ke jumpa? Mimpi. Tak silap saya dia kata mimpi lah. Semalam mimpi jumpa Ayah Mat. Oh, dia kata Ayah Mat. Jumpa Ayah Mat. Kejut saya. Jumpa mimpi Ayah Mat. Apa hal pula Ayah Mat? Siapa dia Ayah Mat? Jadi Ayah Mat yang dia maksud kali itu adalah Nabi Muhammad. Saya tanya. Siapa dia Ayah Mat? Nabi Muhammad lah. Oh, dia panggil Ayah Mat. Jadi Ayah Mat tu apa? Dia pun beritahulah Ayah Mat cakap dengan dia lah. Cakap dalam bahasa Kelantan lah. Kecak Kelantan. Nabi Muhammad ni kecak Kelantan dengan dia. Pandai pula Nabi Muhammad ni bercakap Kelantan. Mana tak sekira bahasa Melayu pun dia gerti. Bahasa Kelantan pun dia gerti juga. Maka itulah satu pembohongan. Sebab tu dalam asar-asar di kalangan sahabat Nabi, kalau ada sesiapa yang mengaku jumpa dengan Nabi, mimpi. Soalan yang dia akan tanya mula-mula, kamu mimpi itu jumpa macam mana? Dia pun akan beritahu, aku jumpa Nabi ni sekian rupa dia. Kalau mengikut seperti mana yang dikenali oleh sahabat, maka sahabat akan kata, ya betul. Tetapi jika diberitahu tu sifat-sifat yang lain, contohnya Nabi Muhammad tu berjanggut putih ke, itu bohong. Nabi Muhammad SAW tidak berjanggut putih. Kemudian dia kata rambut Nabi pun putih. Rambut Nabi pun putih. Nabi nampak tua. Itu bohong. Nampak tua sebab putih itu tadilah. Maka itu pembohongan. Itu bukan Nabi. Tak kira lah dia kata aku Nabi Muhammad. Aku ni Muhammad. Tak kira lah. Yang dia tak boleh tiru sungguhnya adalah rupa Nabi SAW yang sebenar. Setakat mengaku tu boleh ke? Boleh je mengaku. Kalau setakat dia nak mengaku. Lepas tu kalau dia bercakap dengan bahasa yang bukan bahasa yang dia bercakap sebelum daripada dia mati, maka itu pun juga pembohongan. Kalau dia cakap dalam bahasa Melayu, bohong. Nabi Muhammad tak bercakap bahasa Melayu. Cakap bahasa Urdu ke bahasa Inggeris ke apa ke, tak. Nabi Muhammad tak bercakap bahasa Inggeris. Jangan bohong. Maka jika dia kata, kita kata terus atas dahi dia, kamu ni bohong. Kamu ni dusta. Lebih-lebih lagi dia kata Nabi Muhammad mari jumpa dengan dia. Kalau Nabi Muhammad jumpa dengan dia tu sahabat Nabi lah. Dan kalaulah dia tu sahabat Nabi, kita semua sekalian mungkin akan jadi sahabat Nabi juga. Dan kalau Nabi nak berjumpa sungguh dengan kita yang ada sekarang ni, maka yang lebih aulanya dia jumpa dengan sahabat-sahabat dia selepas dia mati. Kan? Dia jumpa dengan isteri-isteri dia yang selepas daripada dia mati. Dia jumpa dengan Aisyah. Kan isteri dia yang tercinta kan? Dia Aisyah. Rindulah lama tak jumpa kau gana kau. Kan? Jumpa dengan Aisyah kau. Jumpa dengan isteri-isteri dia yang lain kau. Ramai juga isteri dia. Jumpa dengan semua. Panggil, mai kita tengok belakang Nabi kau apa, mai jumpa sekali. Nak apa? Nak pesanan apa? Boleh. Nabi pesan ke apa? Maka yang lebih aula siapa? Isteri-isteri Nabi. Yang lebih aulanya siapa? Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang pernah melihat Nabi. Kerana orang yang pernah melihat, dia lebih merindui. Dia lebih merindui. Kita rindu juga, tapi rindu jenis orang yang tak pernah tengok. Nabi Muhammad ni kita tengok ke tidak? Tak pernah tengok pun. Dan ada kelebihan seperti mana ada dalam hadis riwayat dalam Mishkat ada. Kelebihan umat akhir zaman yang tidak ada pada orang lain adalah dia tak pernah melihat Nabi, tetapi dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antara umat yang terbaik. Orang yang terbaik. Orang terbaik macam mana? Dia tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman seakan-akan dia pernah jumpa. Kan kita pernah jumpa Allah Taala? Tak pernah jumpa Allah Taala.
Tapi kita solat sungguh-sungguh mentauhidkan Allah Ta'ala seakan-akan kita pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita pernah jumpa kan dengan Allah Ta'ala? Tak pernah pun jumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi kita beramal seolah-olah kita berjumpa dengan Allah. Dan begitu juga Nabi SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ajar pada kita, kita amalkan itu seakan-akan ni Nabi ni macam sahabat kita. Nabi ni macam sahabat kita. Nabi ni macam guru kita. Orang yang paling kita percaya. Dia beritahu apa saja, walaupun kita dengar je ada orang kata Nabi kata, terus je kita patah. Nabi kata, sungguh sahih. Ya, Nabi kata gitu. Nabi kata gitu, gitulah. Tapi kalau lah kata somak kata, orang ni kata, untuk mung lah, malah nak cara mana kalau mung kata. Tapi kalau Nabi kata, kita akan rasanya kehormatan tu, nama Nabi. Sahih ke? Ada dalam hadis sungguh ke? Ya, dalam hadis sungguh. Hadis sahih. Maka kita pun dengan rasa yakinnya beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi yang diajar daripada hadis tu. Kan? Kita yakin sungguh-sungguh kena kita amal. Walaupun tak pernah yang kita tengok. Tak pernah kita tengok. Dan dia ni kategori apa? Nak kata sahabat, dia bukan duduk di zaman Nabi. Nak kata zaman sekarang ni dia pun terbaik lah. Tak terbaik pun juga. Sebab orang yang terbaik, kalau zaman sekarang ni, orang yang tak pernah tengok Nabi, tapi dia beriman seakan-akan melihat Nabi. Seakan-akan melihat Nabi dia. Mana dia? Kategori mana dia? Kategori zaman sekarang pun tidak dia. Kategori salaf dulu pun tidak. Maka dia ni kategori mana? Lepas tu dia berbohong pula Nabi nak balik mari sini. Nabi nak balik mari sini ni maknanya Nabi sibuk. Nabi ni ada berapa orang? Seorang je Nabi Muhammad SAW ni. Nak mari jumpa dengan dia ni, hebat setara mana dia? Apakah kehebatan dia? Kan? Reti Arab ke? Tanya belajar hadis ke? Tak pernah belajar apa. Belajar Quran ke? Tak pernah belajar apa. Ada kuat ngatik dia kata. Kuat ngatik, kuat berzikir, kuat bertarikat. Dia ni waliullah. Maka Nabi akan jumpa dengan dia. Nabi jadi bersungguh nak jumpa dengan dia. Dan kalau Nabi pergi jumpa dengan dia, apa hal nak pergi jumpa dengan dia? Tak selesai lagi ke Nabi hidup dulu? Maknanya Nabi SAW tu tak jadi seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran kan? Apa ni? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat Quran ada beritahu orang yang beriman itu mendapat tidak takut. Tidak takutnya mereka dengan apa yang dia nak hadapi di akhirat kelak selepas mati. Walahum yahzanun, dan merekanya juga tidak berduka cita. Berduka cita akan orang-orang hak dulu. Orang-orang hak dia tinggal. Bini dia ke, anak dia ke, waris-waris dia ke, sahabat-sahabat dia ke, dan umat dia lah Nabi Muhammad ni. Maka kalau siapa yang mendakwa Nabi Muhammad SAW, dia sentiasa jadi sedih, sentiasa jadi susah hatinya, duduk fikirnya umat-umat itu sampai nak kena balik mari, nak kena jumpa dengan wali-wali tertentu itu, ini adalah satu pembohongan. Ini bohong, ini dusta. Dan ini adalah termasuknya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang dia bawa. Dan dia ni termasuknya Dajjal yang suka berbohong sampai orang pun tertipu. Sampai orang pun jadi nak terima apa yang dia kata. Kerana pandai sangatnya dia berbohong dengan menggunakan ya. Jadi dia sampainya dia tu sanggup berbohong. Dia berbohong tu sampai semua orang percaya pada dia. Percaya. Maka sebab tu dalam hadis riwayat Muslim ada menyebut sebelum keluarnya Dajjal itu akan keluarnya Dajjalun. Dajjalun. Pembohong-pembohong besar yang selain pada Dajjal yang si mata satu. Dalam hadis tu ada beritahu Dajjalun tu siapa? Orang yang menyampaikan hadis Nabi. Tapi bukan daripada Nabi. Dia tipu guna Nabi. Maka sini ni orang yang menyampai hadis ni orang Yahudi ke? Tak.
Kalau orang Yahudi tu, umat Islam kata, aku mana pakai hadis daripada Yahudi. Pokok Buddha, Hindu mari nak baca hadis pada kita. Kita nak terima? Tak nak terima. Tapi cuba mari daripada satu orang Muslim yang digelarnya ustaz ke ustazah ke alim ulama ke, panggil dia. Maka kata-kata dia tu akan diterima. Kenapa pula dia sampaikan hadis ni, hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Orang yang mendengar pula, oh ya. Lebih-lebih lagi dia ni pula orang yang terkenal. Maka bila terkenal itu mudah sangatnya orang tertipu. Sebab orang kita ni bila nampak terkenal tu, orang ni masuk dalam TV dah ni. Orang yang masuk dalam TV dah. Kalau dulu masuk dalam TV, masuk dalam surat khabar ni kena percaya lah dia kata. Ni orang alim ulama yang sudah masuk TV ni. Kita kena percaya dia. Kena percaya dia. Jadi kata-kata yang terkeluar daripada mulut si dia ni, si Dajjal ni, terus dianggap seperti mana kata-kata Nabi, sunnah Nabi. Ini. Dan orang pun beramal dengan tak ada rasa apa-apa. Dia rasa dia ni pengikut setia. Dan dia ikut cara sunnah Nabi. Walaupun amal itu adalah amalan bid'ah. Dia anggap amal itu adalah amal sunnah. Walaupun amalan itu adalah amalan syirik. Maka dianggapnya amal itu macam tauhid. Jadi dia tukar habis. Yang syirik jadi tauhid. Yang bid'ah jadi sunnah. Bahkan dia sedap juga hari tu dia kata, ada satu orang tu, dia kata pada saya lah. Melalui orang lain. Dia kata, kita tak buat bid'ah tu, dia kata, syirik. Tak buat bid'ah tu syirik. Dia kata. Jadi kita pula dah syirik. Ya? Dia kata kita. Sebab apa? Sebab tak buat bid'ah. Maka orang yang tak buat bid'ah tu lah syirik. Lepas tu yang tak buat bid'ah tu sebenarnya kalinya dia yang melakukan bid'ah. Pening kita. Tak kerti nak jawab kita. Nak jawab macam mana? Jadi kita yang kita beramal sunnah, dia kata kitalah yang bid'ah. Kita amal yang tauhid, kita tolak yang syirik yang amalan dia. Dia kata kita pula dah syirik. Lepas tu itu kata-kata dia. Maka pengikut dia pula terima bodoh-bodoh gitu je. Terima je. Iyalah tu. Iyalah tu. Sebab itulah kalau cerita pasal golongan munafik ini akan disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Sebab bahayanya Dajjalun ini, mereka ini adalah orang yang munafik. Yang mana dia ni berupa macam Islam. Macam alim ulama tapi bukan alim ulama. Kata-kata dia tu macam hadis tapi bukan hadis. Kata-kata dia tu macam Al-Quran tapi bukan Al-Quran. Tapi diterima macam Al-Quran. Diterima macam hadis. Macam hadis, macam sunnah. Diterima. Maka ini yang adanya perbahasan di dalam surah Al-Baqarah. Dan kesimpulan surah Al-Baqarah ni nak beritahu tentang sifat golongan Yahudi. Ini yang penting sekali, sifat golongan Yahudi. Yang mana golongan Yahudi ni, mereka ini adalah yusyrikuna billah. Mereka ini golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Yusyrikuna Allah. Mereka itu mensyirikkan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara degil. Dia syirik, degil. Ini bahaya. Jadi amal tu amalan syirik. Ya, amal syirik. Kenapa buat juga? Saja memang nak buat juga. Dia panggil degil. Degil. Maka golongan ni yang paling payah sekali. Maka yang paling payah ni disebut awal. Dan sesuailah al-maghdubi alaihim tu disebut lebih awal. Ghairil maghdubi alaihim disebut lebih awal. Waladhdallin disebut yang paling akhir. Yang mana al-maghdubi alaihim tu mewakili Yahudi dan musyriki. Maka kesimpulannya dalam surah Al-Baqarah ini nak menolak syirik yang ada pada
golongan-golongan musyrikin dan juga seperti yang ada pada golongan Yahudi. Dan perangai mereka yang susah nak kita tolak ni, nak hapuskan daripada mereka ni adalah degil. Sebab degil ni tak ada cara lain, tak boleh nak buat apa. Islam tak boleh paksa dia. Tak boleh nak paksa gitu dia. Dah dia degil, tak boleh nak buat apa gitu. Dia degil. Habis itu alif lam mim. Alif lam mim. Bismillah tu kita dah bahas sebelum pada ni kan. Alif lam mim ni adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni makna huruf yang terpisah lah makna dia. Dan huruf tu dipanggil huruf hijaiyah lah. Termasuk 28-29-nya huruf Arab. Jadi dia ni termasuk alif lam mim ni adalah 3 kalimah lah maknanya. Alif 1 kalimah, lam 1 kalimah, mim 1 kalimah. Dan cara kita nak baca, kita kena baca sama-sama lah. Alif, lam, mim tu kita baca sekali gitulah, satu-satulah. Dan cara nak baca itu bagi siapa-siapa yang pernah belajar. Kalau di Pakistan dia ada Nurani Kaedah. Nurani Kaedah ni diajar cara sebutan huruf. Tapi tak serupa dengan cara orang Melayu kita sebutlah. Sebab cara orang Melayu kita sebut ni kadang-kadang jadi tak tahu panjang pendek ke mana. Cara dia. Itu saya tahu kerana saya belajarlah. Yang cara Malaysia ni saya tak belajar mana. Tak belajar mana. Jadi biasanya alif itu dibaca pendek. Alif mana? Dibaca pendek. Lam itu dibaca panjang. Lam. Mim itu mewakili yang panjang juga, dibaca panjang. Mim. Maka itu dibaca panjang. Cuma cara orang Melayu kita tidak sama je. Lam data lam data la, lam bawah li, lam depan lu gitu ya kita kan. Lepas tu time jadi la li lu. Kan orang kita baca gitu kan? Alif data a, alif bawah i, alif depan u. Jadi a i u. Ba data ba bawah bi, ba depan bu jadi ba bi bu. Gitulah orang kita baca kan? Tapi kalau di cara Nurani Kaedah dibaca yang pendek, baca pendek lah. Ba zabar ba zirbi, ba peshbu, ba bibu. Jadi kalau alif tu, alif sana dia tak panggil alif lah. Sebab alif tak boleh dibaca pun. Kan? Alif ni tak boleh ada baris. Sebab dia kosong baris. Yang mana dia kena ada selain pada awal kalimah lah. Maka dipanggil yang ada di awal kalimah itu adalah hamzah. Maka dibacanya hamzah. Tapi kalau alif sini adalah mewakili huruf alif. Maka alif, lam, mim. Gitulah. Maka alif, lam, mim itu 3 huruf. 3 huruf ni huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah ni dia ni termasuk huruf-huruf mutasyabihat. Termasuk huruf-huruf mutasyabihat. Termasuk ayat mutasyabihat lah. Mana bukan dia ni ayat muhkam. Pasal ayat mutasyabihat dan ayat muhkam itu kita akan bahas dalam surah Ali Imran. Dalam itulah. Tapi sininya nak beritahu secara ringkasnya ayat mutasyabihat itu mana ayat yang samar. Samar makna dia. Samar tak jelas. Apa alif? Tak tahu. Lam tu apa? Tak tahu. Mim tu apa? Tak tahu. Maka
perkataan ataupun ayat yang nombor 1 ni, kesimpulannya Allahu a'lamu bimuradi. Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan maksud yang disebutkan alif lam. Dan ulama-ulama tu ada juga yang mentafsirkan. Ada yang mentafsirkan ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga ada yang disebut dia tahu alif tu apa makna, lam tu apa makna, mim tu apa makna, diketahui juga. Tetapi tidak dijelaskan. Ada yang mutasyabihat ini, ayat-ayat mutasyabihat yang samar ini tidak dijelaskan. Maka benda yang tidak dijelaskan, maknanya benda itu tak perlu diperjelaskan. Tak perlu kita nak tafsirkan ayat mutasyabihat ini. Tetapi ayat mutasyabihat ni dia ada mafhum. Mafhum tetap ada. Isyarat tetap ada. Cara huraian lafzi tak ada. Lafaz tu makna apa tak tahu. Tapi dari segi makna di sebalik tak tahu tu ada. Mana alif lam mim maksud dia adalah tak tahu. Maka tak tahu tu adalah maksudlah. Faham ke tak ni? Tak tahu tu adalah maksud. Jadi alif lam mim apa tafsir dia? Kalau nak kata tafsir, tafsir dia tak tahu. Oh, tak tahu. Tafsir dia tu tak tahu. Kita tak tahu. Alif lam mim tu tafsir dia tak tahu. Mana ayat mutasyabihat itulah cara tafsir dia. Tafsir dia tak tahu. Lebih-lebih lagi ayat muqatta'ah ni lah, huruf muqatta'ah. Alif tu apa? Kan? Macam kita sebelah ni apa? ITM kan? UITM. Kita tahulah U mewakili apa? I tu mewakili apa? T mewakili apa? M tu mewakili apa? Kita tahulah. Kan? Sebab kita ada maklumat tu. Alif lam mim ni tak ada maklumat, tak ada. Maklumat tu tak ada. Maka ramai yang tak tahu. Alif lam mim ni bukan seorang ulama yang tak tahu, ramai ulama. Yang tahu pun hanya takwil. Yang tahu pun hanya takwil saja. Dia katalah alif tu mewakili sekian, lam tu mewakili sekian, mim tu mewakili sekian dengan cara takwilan dia. Dan adalah sandaran dia, tapi sandaran pun tak kuat. Maka bila sandaran tak kuat, tak perlu bersandar kepada benda yang tak kuat, kan? Kita bersandar dinding, jatuh tak bersandar dengan hak tak kuat ni, kan? Bersandar dengan dinding yang tak kuat, maka boleh robohnya dinding. Maka kita tak perlu bersandar dengan benda yang tak jelas gitu. Nak sandar, biarlah sandar dengan betul-betulnya kukuh. Kalau tak kukuh, maka ia tu adalah sama. Sama je. Jadi alif lam mim tu huruf muqatta'ah nak beritahu kita tak tahu. Kita tak tahulah. Mana maksud dia adalah tak tahu. Manusia tak tahu dan jarang, sikit sangatnya manusia yang tahu, itu pun yang tahu pun tak boleh nak tumpah. Kan? Mana dia pandai, mungkinlah dia pandai, mungkinlah dia tahu. Tapi tahu dia tu kita tak boleh nak tumpang dengan dia. Nak tumpang ilmu tu tak boleh. Alif lam. Sebab kalau kita ambil ilmu dia pun, orang nak faham pun susah. Oh, alif tu Allah, lam tu sekian, mim tu sekian. Maka jadi nak beritahu apa? Kan? Jadi ayat mutasyabihat ni saya suka seperti mana yang disebutkan oleh Syah Waliullah Dahlawi. Syah Waliullah Dahlawi menyebut kalau ayat mutasyabihat ni, ayat tu tak perlu tafsir. Ayat selepas dia ataupun sebelum dia kita tafsir. Ayat yang selepas dia ataupun sebelum dia, itu yang kita tafsir. Tak perlu nak tafsir ayat tu. Dan tafsiran kita yang ayat seterusnya itu, mungkin ya lah tu. Boleh jadilah tu. Mutasyabihat itu merangkumi dah tu. Ataupun ayat yang sebelum daripada ayat mutasyabihat itu, boleh jadi iya lah tu. Tu pun kita tak boleh kata yang qat'i lah. Itu hanya takwil saja, bukan tafsir.
Maka kesimpulannya, ia adalah huruf muqatta'ah yang tidak diketahui maksud dia, melainkan Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Maka itu adalah satu mafhum dia panggil. Huruf muqatta'ah itu satu mafhum. Tidak diketahui satu mafhum. Hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, itu satu mafhum. Kan? Maka kesimpulannya, alif lam mim ini nak memberitahu tanbih, peringatan pada kita semua. Peringatan apa? Li'ijazil Quran, akan mukjizatnya Al-Quran. Apa makna mukjizat? Quran itu mengalahkan segala hujah. Itu makna mukjizat. Mana Al-Quran itu mengalahkan semua yang hujah-hujah yang mana ada. Dalil-dalil yang mana ada, Quran ini yang mengalahkan. Jadi itulah makna daripada ni. Okay? Yang kita akan dapat. Kan? Ya, litanbih li'ijazil Quran, akan mukjizatnya Al-Quran. Maka jadi mafhum dia nak beritahu manusia, wahai manusia, kamu tak tahu. Seolah-olah makna dia gitu. Ini seolah-olah. Dia panggil takwil lah. Seolah-olah makna dia, wahai manusia sekalian, kamu sudah tengok ada alif lam mim tu makna apa? Kamu tak jumpa makna dia. Maka kamu tu alim macam mana sekalipun. Belajar tafsir banyak mana ulama sekalipun. Dengan ulama-ulama yang hebat mana sekalipun. Ulama-ulama yang hebat itu pun juga ada benda yang dia tak tahu. Ada benda yang dia tak tahu. Dan kalau dia tu tak tahu, kamu tu lagilah tak tahu. Kamu yang baru nak belajar tu lagilah tak tahu. Maka kita kena kembali kepada yang Maha mengetahui. Siapa yang Maha mengetahui? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala nak bagi tahu ayat alif lam mim ni seolah-olah, wahai manusia sekalian, kamu semua dilahirkan bodoh semua sekali. Tidak ada ilmu pun kamu. Maka kalau kamu nak ilmu, kamu kena cari Allah. Kamu kena dapatnya ilmu itu daripada Allah Ta'ala. Dan ilmu sudah Allah Ta'ala berikan. Tak perlu cari di celah-celah mana, tak perlu cari itu. Quran sudah ada. Maka Quran sudah disampaikan kepada kamu. Ambil Al-Quran, ngaji Al-Quran. Belajar Al-Quran. Baca Al-Quran. Tak reti baca, belajar baca. Tak faham makna, belajar bagi fahaman. Kerana Quran untuk diambil itu boleh dah ambil. Sebab tu Al-Quran di mana-mana pun, kalau kita tengok di masjid, biasanya masjid mana-mana ni, adanya Quran kan? Adanya Quran. Guru pada guru-gurunya saya, ada beritahu, diceritakanlah pasal dia, satu orang Maulana Husin Ali. Dia ni, bila dia pergi ke masjid, dia tak bawa Quran, kitab tafsir apa semua, dia tak bawa. Dia tak bawa. Dia tanya, Quran mana Quran dalam masjid ni? Lepas tu dia ambil Quran itu, dia pun buka Quran itu, dia tu baca. Dan dia pun huraikan makna dia kepada orang ramai. Dan cara gini dipraktikkan di Pakistan banyaklah. Lebih-lebih lagi di kawasan tempat yang saya belajar dulu pun banyak. Di kawasan Punjab apa semua dipraktikkan cara gini. Mana cara bila kita pergi ke satu tempat, pergi ke masjid baru, bukan mana pengajian daurah ni lah, mana kita pergi ke tempat lain, ambilnya Quran situ. Kita nak bagi tahunya apa? Quran ini mana-mana pun ada. Quran di masjid kamu pun ada, rumah kamu pun ada. Tapi ada kadang-kadang tu jadi macam tak ada. Kenapa? Kan?
Maka nak beritahunya dah kamu tak tahu keberadaan dia, adanya dia, kepentingan dia, maka sekarang ini kembali kepada Al-Quran. Bukan hanya semata-mata seruan kembali pada Al-Quran setiap kali Jumaat tu. Setiap kali Jumaat ada kan? Biasa. Kembali pada Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tu sebut itu. Kembali ni kita nak kembali macam mana kalau kita tak belajar Al-Quran? Kan? Kembali pada Sunnah. Macam mana kita nak kembali pada Sunnah kalau kita tak belajarnya hadis Nabi? Kerana hadis Nabi itu menceritakan Sunnah Nabi. Macam mana kita nak tahu? Maka balik pada sini, Alif Lam Mim ni nak beritahu kamu semua tak tahu. Maka sini Allah Ta'ala nak menzahirkan kejahilan kita semua. Maka jangan ada di kalangan orang alim yang sombong perasannya dia itu alim besar. Oh, aku dah pandai. Aku dah hebat dah bab ilmu. Maka bila sampai pada ayat mula-mula sekali ini, Allah Ta'ala nak beritahu, tak. Kamu semua sekali ini bodoh je belaka. Kalau Allah Ta'ala tak ajar ilmu, kamu ni bodoh. Kamu ni macam lembu je. Kan? Kamu ni umpama macam lembu je. Kalau kamu tak belajarnya Al-Quran. Kamu macam lembu, kamu macam kambing apa semua. Sebelum daripada kamu belajar Al-Quran. Dan kamu jangan perasannya kamu itu banyak ilmu. Kerana yang banyak ilmu tu Allah Ta'ala. Cuma yang sini saya nak beritahu. Huruf muqatta'ah ni ataupun alif lam mim yang dibaca ni, huruf mutasyabihat ini, ia termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat yang tidak difahami lafaz dan makna dia. Ada juga yang difahami makna, tidak difahami lafaz. Ada difahami lafaz yang tidak difahami makna. Yang kita alif lam mim ini pula yang tidak diketahuinya lafaz dan makna. Lafaz pun tak tahu, makna pun tak tahu. Ada dalam Al-Quran yang menceritakan lafaz, lafaz kita boleh tahu. Makna dalam bahasa Arab, lafaz dia boleh tahu. Tapi makna dia tak tahu. Ada tu makna tu kita boleh tahulah. Ada tu makna tu lebih kita boleh tahu, tapi lafaznya tidak. Kerana lafaz itu mungkin berbeza. Cuma yang tu tak banyaklah. Yang biasanya lafaz makna tak tahu. Jadi alif lam mim ini huruf mutasyabihat yang tidak difahami lafaz dan maknanya, ini tidak dibahaskan. Seperti mana ulama mutaqaddimin ataupun ulama salaf, mereka hanya mendiamkan makna dan lafaz dia. Serahkan pada Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Tetapi di kalangan ulama mutaakhirin, ada yang cuba pandai-pandai nak bahas. Ada yang cuba-cuba pandai nak membahaskan. Ataupun kita panggil mentakwilkan. Mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ini. Tetapi dengan dalil lah. Sebab kita dah beritahu dah awal-awal itu, takwil tanpa dalil tak jadi hijau lah. Tak ada sandaran, mesti kena ada sandaran. Takwil kena ada sandaran. Sandaran dia mesti dalil. Jadi kalau yang mentakwil di kalangan ulama mutaakhirin itu, mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan dalil-dalil. Akan tetapi dikhawatiri rosak akidah. Nak takwil ayat-ayat mutasyabihat ini dikhawatiri, ditakutinya boleh rosak akidah. Bagi siapa? Bagi orang yang kurang faham. Jadi kalau bagi ulama saja, hanya ulama saja yalah. Maka tak boleh dia nak main share-sharekan benda-benda mutasyabihat. Jadi kalau dia nak sharekan perkara mutasyabihat, itu tu tanda dia tu jahil lah. Mana tanda dia jahil? Cerita-cerita mutasyabihat itulah yang dia nak sebut dalam Al-Quran.
Kalau macam kadang-kadang bila kita belajar tafsir Al-Quran, mari orang tanya, kamu belajar tafsir Al-Quran, saya nak tahu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa makna? Dia pun nak tahu benda tu. Mutasyabihat terus dia nak tahu. Maka ini lambang kebodohan soalan dia. Kenapa dia duduk sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat padahal ayat muhkam tu ada? Ayat muhkam itulah yang jelas untuk difahami makna dan untuk diamalkan. Mutasyabihat bukan untuk diamal pun. Dan kalau kita faham sekalipun, nak amal apa? Nak amal apa? Bahkan kalau kita duduk takwil, mungkin kita yang mentakwil ni, contohnya ulama itu yang mentakwilkan. Mungkinlah dia tu jelas. Tapi orang yang duduk dengar dia tu, dengan masing-masingnya ilmu tak serupa. Ini ilmu tahap 1, ini ilmu tahap 2, ini tahap 0.1, hak ni 0. bawah-bawah lagi lah. Kan? Maka macam mana dia nak faham? Jadi kalau kita nak mengajar sekalipun, kita nak takwil ayat-ayat mutasyabihat, macam kita takwil bagi tahu pada kayu je, dia tak tahu apa-apa. Kita takwil, berbuih mulut kita nak takwil, nak huraikan masalah takwil itu. Tapi kita tanya dia, faham dah? Tak tahu. Tak faham. Sebab kita takwil itu, bila takwil, dah takwil itu sebenarnya kali lambang bagi kita lah. Kita pun tak berapa jelas faham. Macam mana kita nak ajar pada orang lain, nak suruh bagi jelas faham. Jadi paling kurang nak suruh sama dengan kita pun tak mungkin. Payah juga. Nak suruh sama dengan kita pun payah. Ini kau pula nak suruh faham, lebih faham daripada kita. Lagilah tidak. Maka ayat mutasyabihat ni perlu diletak tepi lah. Perlu tidak dibahaskan. Makna dia, lafaz dia, tak perlu nak bahas. Maka cara ulama mutaqaddimin yang tidak bahas, ulama salaf yang tidak membahaskan ini, cara ini lebih selamat. Cara ini lebih selamat. Nak dibandingkan dengan cara mutaakhirin, ulama mutaakhirin yang cara mentakwilkan, yang mana takwil pula kena pergi kepada falsafah lah pula, ilmu kalam lah pula. Itu zaman sekarang ilmu apa? Sains lah pula. Sains, fizik lah apalah. Habis benda pula, dia tambah pula tu. Maka kita tambahkan laginya input yang tak boleh nak diterima oleh akal kita. Dalam masa yang sama. Kerana kita ni tidak ahli bahkan dia. Kita ni ahli falsafah lah. Tak. Falsafah pun dah habis lama. Kalau ada zaman sekarang ni falsafah pun, yang Arab itu pun, kalau orang yang belajar je. Kalau orang belajar di madrasah tu, belajarlah falsafah. Kalau orang tak belajar di madrasah, macam mana dia nak tahu falsafah tu? Tak tahu apa-apa. Tanya orang awam, belajar falsafah. Kalau orang awam kalau belajar pun sastra, kalau nak belajar pun. Tu pun sastra Melayu lah. Nak belajar pun. Kalau tidak pun sastra Inggeris. Kalau dia nak itu pun. Kalau sastra Arab, tak pun. Falsafah lagi lah tak. Maka takwilan ini biasanya di zaman ulama-ulama falsafah. Yang mana ulama-ulama falsafah ini sudah tentunya bahasa-bahasa dia adalah bahasa falsafah. Macam zaman sekarang ni lah. Kita sebut bahasa moden sekarang ni. Telefon, mikrofon, laptop ke. Ini mana ada perkataan ini tidak ada di zaman dahulu. Kalau kita pergi zaman Nabi kata, kita orang zaman tu guna laptop. Apa laptop? Kan? Mana kita tahulah. Kita orang dulu guna telefon. Telefon tu apa? Kan? Telefon kita siap boleh pukul gambar lagi, ambil video pun boleh lagi. HD pula. HD tu apa? Mana orang tak tahu dah. Mana kita tak tahu, istilah bahasa tu tak tahu. Maka kalau yang zaman sekarang ni ada istilah yang tidak diketahui zaman dahulu. Dan istilah yang zaman sekarang ini pula, kalau yang 10 tahun akan datang, 20 akan datang, istilah yang kita guna sekarang ini pun tidak diguna pakai dah. Boleh jadi hapus dah, tak ada. Kan? Hapus dah. Macam dulu, saya ingat kalau dulu kalau
Kalau bab teknologi ada MIRC, sekarang ni MIRC pun dah tak ada. Ada Yahoo pun tak ada dah. Ada MSN tu pun tak ada dah. Tak ada benda dah. Benda tu apa? Zaman sekarang tak ada dah. Ada WhatsApp pula. Ada WhatsApp lah, Telegram lah. Mana dah tukar. Mana kalau budak zaman sekarang ni pun kalau kita beritahu cerita tu pun dia tak tahu. Apa dia MIRC? Kan? Dia tak tahu apa-apa. Oh dulu kita guna skrip je. Cakap guna skrip je. Guna skrip, dia ada skrip dia. Yang patut ada channel dia. Pening orang, kalau zaman sekarang ni orang tak tahu. Kalau dulu tu biasalah. Dulu tu biasa kita tahu benda tu. Dulu mana ada Facebook, sekarang ni ada Facebook. Dulu orang guna benda lain, tidak guna pun Facebook. Jadi zaman sekarang ni pun berbeza dah. Kita nak cerita pasal yang zaman berapa tahun lepas ni pun orang hak zaman sekarang ni pun tak erti apa-apa dah. Nak tahu istilah-istilah tu. Kan? Maka ini kan pulaknya cerita pasal falsafah. Cerita pasal falsafah nak bahas tentang akidah. Nak bahas tentang takwil ayat mutasyabihat pula. Maka kita jadi bingung, lagi bingung. Nah, dia panggil bingung atau bingung lagi. Jadi tak tahu apa-apa. Jadi nak ngajar apa? Nak beritahu apa? Sebab tu kalau siapa-siapa tengok kitab akidah zaman dahulu, kitab dia adalah ditulis dengan cara falsafah. Kalau siapa yang tak belajar falsafah, maka dia tak erti baca. Walaupun dia ahli bahasa Arab. Sebab dia kena belajar asing pulaknya ilmu falsafah. Maka falsafah itu dibahaskan tentang ketuhanan pula. Maka lagilah tak faham. Kan? Sehingga berlakunya falsafah-falsafah yang sesat. Maka marilah golongan batini apa semua. Mari daripada puak-puak ni lah yang duduk falsafah. Falsafah, dia nak berfalsafah, dia pun tak kerti apa-apa. Dia pun tak kerti apa-apa. Ngaji kitab pun tak tahu ngaji kitab apa yang dia ngaji falsafah. Maka kesimpulannya kita kembali pada yang tidak bahas. Mutasyabihat ni tak usah bahas lah. Benda yang mutasyabihat, kita tak perlu bahaskan. Tak perlu bahaskan, syarahkan apa saja ayat-ayat mutasyabihat, kita kekalkan makna seperti mana ori dia. Alif adalah alif lah, itu je lah. Lam adalah lam. Mim adalah mim. Maka kalau dalam Al-Quran ada sebut tangan kau, kaki kau, apa kau, itu hanya merujuk pada perkataan saja. Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui apa yang dia maksudkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sebandingan dengan Allah Ta'ala, dan kita akan bahas juga dalam surah Baqarah lepas-lepas ni. Habis itu, Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika ni asal makna dia adalah isyarat pada benda yang jauh. Zalika. Hadza baru yang dekat. Bahasa Arab ni, zalika nu, sana nu. Nu. Sana nu tu isyarat jauh, nu di sana tu guna perkataan zalika. Zalika. Mana zalikal kitab seolah-olah nu di sana Al-Quran. Nu di sana Al-Quran. Jadi zalika ni kenapa disebut nu di sana? Itu Al-Quran. Itu dengan maksud. Maksud dia adalah bu'ad. Jauh. Jauh apa? Jauhnya kedudukan Al-Quran itu. Tinggalkan semua ilmu-ilmu yang lain. Kerana dia ni, Al-Quran ini, kedudukan dia bukan duduk bawah ni. Kedudukan dia duduk di tinggi, tempat yang tertinggi. Sebab tu Quran itu diturun daripada langit. Sebab tu kita panggil turun. Tanzil. Tanzil itu mana turun. Bukan daripada tanah keluar. Daripada atas turun. Itu panggil tanzil. Kan? Sebab tu salah bagi sesiapa yang berdoa minta kepada orang mati kan. Minta kepada ahli kubur. Salah. Sebab apa salah? Orang dalam kubur tu duduk dalam tanah. Dan dalam tanah ni isyarat bagi hina. Duduk dalam tanah ni isyarat bagi hina. Allah Ta'ala nak ajar kita. Mu duduk dalam tanah. Mu nak puja, mu nak doa kepada orang yang duduk dalam tanah.
Apa pasal kamu nak doa minta dengan orang dalam tanah? Sepatutnya kamu tak boleh doa yang menghadap ke langit gitu. Menadah ke langit. Kita kena menadah ke bawah. Sebab apa? Yang kita minta tu orang duduk bawah. Dan sepatutnya kita kena gali-gali bawah lagi sebab kita nak martabat tinggi ke orang dalam kubur. Kita gali-gali, kita duduk bawah lagi biar kita boleh doa begini. Lepas tu siapa nak buat gitu? Kan? Siapa nak buat gitu? Orang tak buat gitu, kerja gitu. Maka dia pun tak cara gitu, dia doa gini juga. Maka bila doa gini, dia menganggapnya yang dalam kubur itu ada kuasa sakti. Dia duduk di mana-mana. Ya, ada ke akidah tempat kita pun, Tuhan di mana-mana Maka dia pun, akidah lebih kurang itu juga. Allah di mana-mana. Hantu di mana-mana. Roh-roh wali pun di mana-mana. Bahkan seolah-olah maujud bila makan. Maujud bila makan. Dia tu ada. Tapi tak ada tempat. Ada di mana-mana. Siapa dia? Hantu. Siapa dia? Itulah roh-roh wali. Maka dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, dia ni berada di mana-mana. Siap tidak bertempat dah lagi. Tak ada tempat. Dia tidak duduk dalam kubur. Kalau Nabi Muhammad bukan duduk dalam kubur tu. Nabi Muhammad duduk berkeliaran, duduk mana-mana, di mana-mana tanpa tempat. Kalau duduk mana-mana tanpa tempat ni, awak boleh faham ke? Tak boleh faham Tak siapa boleh faham. Berada di mana-mana tanpa tempat. Mana-mana tu tempat dah. Mana tu tempat dah. Berada di mana-mana. Mana tu, kita kata mana-mana tu, tempat dah. Tapi berada di mana-mana tanpa tempat. Siapa boleh faham? Sebab tu dia panggil bahasa ni adalah bahasa falsafah. Ni dia panggil bahasa falsafah. Berada di mana-mana. Sebab tu dia kata Allah maujud bila makan. Sampai ada satu masjid tu, ada satu tempat saya tengok adalah di satu tempat tu. Masjid dia siap ditulis gitu lagi. Allah maujud bila makan. Kalau kita terjemah bahasa Melayu tu peliklah sikit ya. Allah ada bila kita makan. Ya jadi gitu. Tapi kalau makna yang Arab dianya, Allah Ta'ala tu ada. Pastinya ada. Tapi tanpanya tempat. Maka boleh faham tak? Tak boleh faham. Sebab tu dia panggil bahasa falsafah. Ini adalah bahasa falsafah. Sebab tu bahasa ni tidak ada dalam hadis pun. Ayat penyata gini ni tidak ada pun disebut dalam hadis. Tak ada. Ini hanya yang direka-reka kan ada. Dan orang kita duk bawa lah benda ni. Maujud bila makan ni banyaklah bawa. Sehingga kata Allah Ta'ala di mana-mana. Di mana-mana pun disebut kayak gitulah. Berada di mana-mana. Tidak berada, Allah Ta'ala ada tidak bertempat. Tapi berada di mana-mana. Tambah pula di mana-mana. Ini adalah kata-kata falsafah. Dan kata-kata falsafah ini diguna pakai juga. Asalnya oleh golongan musyrik. Orang musyrik berfikiran gini lah. Orang musyrik ni dia beranggapan wali-wali ni dia ada ke? Ada. Mana? Di mana-mana. Dia ada tempat mana-mana? Tak ada. Tapi dia ada di mana-mana. Dia ada. Maka sebab tu kita minta pada dia. Kita minta, kita tujukan doa kita, permintaan kita pada dia. Kerana di mana saja kita berada, dia ada. Dan dia tidak bertempat. Ini akidah ni yang dibawa. Dan akidah ni adalah akidah yang sesat lah. Akidah yang sesat bukan berpandukan Al-Quran. Al-Quran tak beritahu gitu pun. Tapi dia lah yang beritahu gitu. Maka ilmu-ilmu yang bukan daripada Al-Quran, ilmu-ilmu yang bukan daripada Al-Quran itu, kedudukan dianya adalah kedudukan yang sangat dhaif, sangat rendah. Sangat lekehnya ilmu. Jadi ini dipanggil tauhid fil ilmi juga. Tauhid dalam bab pengajian ilmu.
Sebab ada orang ni dia belajar semua sekali dia belajar. Belajar ilmu tu lah sampai ke universiti, lepas tu ngaji sambung lagi PhD pula, sambung lagi ngaji tu, ngaji ni, ngaji tu, ngaji ni. Tapi satu yang dia tak belajar. Al-Quran dia tak belajar. Maka dia syirikkan ilmu situ. Dia syirikkan ilmu situ. Dia syirikkan ilmu. Dalam banyak-banyak ilmu Allah Ta'ala ni, dia tak ngaji. Ilmu yang selain pada tu, bukan kata salah dia ngaji. Taklah jadi syirik dia ngaji. Saya nak beritahunya seolah-olah. Seolah-olah. Mana ngaji yang lain tu dia ngaji, tapi Al-Quran tu dia tak belajar pun. Hadis tu dia tak belajar pun. Maka seolah-olah dia anggapnya Al-Quran, hadis itu yang rendahnya. Dan rendah tu kenapa? Belajar Al-Quran, nak makan apa dia kata? Dia gitu. Belajar hadis, nak makan apa? Saya berapa kali dah ramai orang tanya soalan itu. Kadang-kadang kita jawab bodoh-bodoh gitu je. Nak makan apa? Makan nasi ya. Nak makan apa? Makan nasi. Kita makan nasi, makan nasi. Gitu. Jadi dia kata ngaji Al-Quran nak makan apa? Soalan kita kena tukar baliklah. Kamu tu mati tu nak makan apa esok? Nak makan apa pula di akhirat? Sekarang ni sedaplah kamu duk makan tu. Untuk kamu duk cari tu, cari makan. Tukar pula soalan. Kamu nak makan tu hak dunia, hak di akhirat tu nak makan apa? Yang kamu duduk ngaji-ngaji tu untuk makan apa di akhirat? Apa faedah yang kamu boleh makan? Kamu kata makan Kalau makan, okey, makan awak nak makan apa di akhirat? Nak makan durian ke, nak makan rambutan ke, nak makan buah apa ke, nak makan nasi ke, biryani ke, nasi Arab ke apa ke? Nak makan apa? Nak makan ke semua tu? Nak makan semua tu. Dan nak makan semua tu, kita kena buat duit ke mati ni? Kan? Di akhirat ada kedai-kedai nak beli ke kan? Kan? Di restoran ke mana-mana ke? Ataupun kita boleh cari tanah ke sana? Kita tanam sendiri ke beras ke kan ke? Ataupun kita cari kambing lembu ke? Bawa sekalian kambing lembu mati tu, kita bawa kambing lembu ke? Supaya mati esok tu kita boleh ternak lembu kambing supaya tak laparnya kita di akhirat kelak boleh makan lembu, boleh makan kambing. Gitu ke yang kita kena bawa bekal ya. Jadi yang kita duduk belajar tu, kalau kata belajar Al-Quran tu nak makan apa, cuba terbalik kat sikit. Cuba fikir hak ke depan lagi, jangan duk fikir hak dekat-dekat sangat, fikir hak jauh. Maka zalika ni yang jauh lah. Fikir yang jauh. Allah Ta'ala nak suruh kita ni fikir hak jauh. Jangan duk fikir hak dekat. Fikir ni hak jauh. Jauh tu apa? Maka jauh tu kena ikut Al-Quran. Yang jauh tu Al-Quran. Yang ikut cara Al-Quran boleh pergi jauh. Yang ikut bukan cara Al-Quran, tu duk dekat-dekat lah. Hak dekat-dekat ni, makan la ni, tak ikut Al-Quran tak apa. Nak ngaji ilmu selain pada Al-Quran, untuk makan sekarang tu boleh lah. Boleh lah. Sekadar tu je lah. Tapi kalau nak makan di akhirat, kena ikut Al-Quran yang sana. Quran yang mari daripada langit. Dan Quran ini kedudukan dia yang kedudukan yang tinggi. Tinggi di langit. Dan diturun bawa marinya pada kita. Bentuk helaian kertas. Kita sekarang ini tu dah tulis helaian kertas lah. Di mushaf lah kita panggil. Dan itu memudahkan kita. Kita duduk baca-baca ni, bacaan benda yang di langit. Ni kita duduk baca Al-Quran. Al-Quran ni adalah lafaz yang di langit. Bukan lafaz yang duduk Malaysia kita ni. Bukan lafaz yang duduk di Amerika tu. Tidak. Lafaz ini lafaz daripada langit sana. Maka Allah Ta'ala nak beritahunya, ni kitab Al-Quran ni mari daripada jauh ni. Mari daripada atas sana jauh. Turun mari kepada kamu. Al-Kitab iaitu Al-Quran. Kitab sini maknanya Al-Quran. Dan inilah dipanggil dakwah. Ayat yang mula-mula sekali ini adalah dakwah, seruan mengambil ilmu Al-Quran.
Suruhan supaya kita berpegang dengan Al-Quran. Terima ilmu yang dibawa daripada Al-Quran. Ilmu yang kita ambil daripada Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu la raiba. Al-Quran itu la raiba. La raiba dengan mana la syakka. Tapi syak tu makna dia lebih ringan lah. Raiba ni maknanya bentuk yang tak ada ragu sikit habuk pun. Tu makna dia. Raiba ni ragu. Ragu, mana sebut kata la raiba sini, tidak adanya ragu sikit habuk. Sikit habuk pun tak ada ragu. Tak perlu terdetik pun ragu. Kalau syak tu dia kadang-kadang boleh jadi ragu yang besar-besar ke gana ke, sikit-sikit pun boleh jadi, mana tak kuatlah, makna syak tu tak berapa kuat. Maka sebab itulah diguna lafaz sini raiba. Diguna sini Allah Taala nak beritahu guna perkataan raiba. Raiba ni maknanya tidak ragu sikit habuk pun Al-Quran. Jadi itulah Al-Quran yang diturunkan daripada langit. Yang mana Quran yang agung yang mulia ini tidak ada ragu ia. Tidak ada keraguannya ia. Jadi la raiba situ la raiba minallah. Tidaknya ragu daripada Allah. Mana tidaknya ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang ragu, yang perlu diragui lagi. Mari daripada Allah Ta'ala. Kenapa tak perlu diragui? Karena Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha berkuasa dan maha mengalahkan semua orang. Jadi kalau ada sesiapa yang nak melawan Al-Quran, nak sabotaj lah kita panggil, sabotaj Al-Quran. Mari syaitan mana-mana nak sabotaj Nabi SAW sedang menyampaikan Al-Quran, tidak ada yang boleh. Marilah hantu mana, langsui mana ke, hantu apa sekalipun. Tak adanya hantu boleh ganggunya Al-Quran. Dalam cerita tu ada lah, kan? Dan yang boleh ganggu Al-Quran tidak ada. Dan Al-Quran itu syaitan pun lagi. Syaitan tu lagi. Jadi la raiba, tidak ada ragu ia minallah, daripada Allah maknanya. Fihi, padanya. Fihi, padanya. Itu pada perkara hal lah sini, hi sini rujuk pada keadaan. Iaitu dipanggil dhamir sya'ni ni sini. Itu pada keadaan penurunan Al-Quran. Hal cerita pasal penurunan Al-Quran itu tak perlu diragui dah lagi. Daripada Allah Ta'ala. Hudan lil muttaqin. Hudan situ dengan makna hadin. Hudan sini asal dia masdar. Dan masdar dia ada dua makna. Satu makna isim fa'il, satu makna isim maf'ul. Kita ada bahas dah lebih kurang sebelum pada ni. Kan? Jadi ada dengan makna isim fa'il, isim maf'ul, dan begitulah caranya masdar. Maka kalau isim fa'il dengan makna dia yang memberi petunjuk. Kalau dengan makna isim maf'ul, mana daripada dia diberi petunjuk tu, mana daripada dia lah. Sumber tu daripada dia. Diberikan kepada dia. Diberikan hidayah tu pada dia. Tapi sini tak sesuai lah. Diberi hidayah tu kepada dia, pada Al-Quran. Bukan diberi hidayah pada Al-Quran. Quran yang memberi hidayah. Quran yang memberi hidayah pada kita.
Jadi diberi hidayah, yang memberi hidayah situ, maka bila sebut kata masdar sini makna dia tak, asalnya masdar ni jadi makna, kalau sudah jadi masdar pergi kepada makna isim fa'il, maka ia akan bermakna takkid, menguatkan. Maka menguatkan sini, benar-benarnya Al-Quran itu memberi petunjuk terhadap muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi lil muttaqin di situ, muttaqin dengan mana al-munibin. Al-muttaqin dengan mana al-munibin, orang yang ada inabah. Al-muttaqin di situ dengan mana al-munibin, dengan mana orang yang ada inabah. Dan inabah seperti mana saya dah beritahu dah sebelum pada ni, itu hidayah yang Allah Taala bagi kepada orang yang adanya inabah. Seperti mana dalam Al-Quran ada menyebut wa yahdi man yunib, dan Allah Taala akan bagi hidayah kepada orang yang ada inabah. Inabah tu makna asal dia kembali. Kembali ni maknanya, yunib tu maknanya orang yang nak kembali. Maknanya dia tak kembali lagi, dia nak kembali. Bila nak kembali itu makna dia adalah orang yang nak mencari kebenaran. Orang yang nak kepada kebenaran. Orang yang nak perubahan. Orang nak pada benda yang betul. Itu dipanggil inabah. Maka al-muttaqin juga dengan makna al-munibin. Jadi itu makna orang takwa. Al-muttaqin makna dia orang yang bertakwa. Jadi boleh tengok dalam tafsir dia, Hudan lil muttaqin ini, tengok pada ayat surah Fussilat. Jadi awak tanda lah situ, tafsir kepada Hudan lil muttaqin itu, mana tafsir pada ayat nombor 2 ni lah. Tafsir dia daripada ayat yang ke-44 surah Fussilat. Saya teguh kepada poin daripada ayat itulah. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah ya Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman.
bagi orang-orang yang beriman. Dan yang beriman itu mendapat faedah akan Al-Quran. Mendapat faedah akan Al-Quran itu. Dan orang yang tidak beriman, manakala orang yang tak beriman, mana tak percaya pada Al-Quran, tidak mau menerimanya Al-Quran, fi adhanihim waqrun, dalam lubang telinga dia adanya penyumbat yang tutup telinga dia. Wa huwa alaihim ama, dan lagi pula dia jadi buta pandangan mata. Butanya pandangan mata menimpa mereka. Yang mana dia di dalam kegelapan. Kegelapan yang mereka itu tidak menerimanya Al-Quran. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu yang tidak menerima Al-Quran itu tidak ubah seperti orang yang disuruh, yang dipanggil daripada tempat yang jauh, yang mana dia tidak akan mendengar. Tidak akan mendengar sebarang faedah. Maka inilah nak beritahu faedah Al-Quran. Mestinya kita nak kepada kebenaran. Nak dapat faedah Al-Quran, kita kena nak kebenaran. Dan nak mana cari kebenaran. Nak cari kebenaran. Bila kata nak, mesti kena cari kebenaran. Mana tidak semudah kita kata nak saja, cari tidak. Mesti kena cari. Kebenaran itu kena cari. Dan bila kita cari itu, kita dapatnya Al-Quran itulah maknanya. Kita cari, kita dapat Al-Quran itu, kita pelajarinya Al-Quran itu. Dengan kita belajarnya Al-Quran itu, barulah kita mendapat petunjuk. Menyuluh ke depan kita. Menyuluh. Sebab suluh ni, lampu suluh ni, dia suluh depan. Dia tak suluh diri kita. Diri kita ni makna kita yang buat salah lah, maknanya macam polis dia tengok muka kita kan. Dia tengok kita salah ke tak salah lah. Jadi kalau lampu suluh ni, kita lampu suluh ni kita suluh ke depan. Bila kita suluh ke depan baru kita nampak. Kalau suluh tu menghadap kita, ini akan ada dalam surah Baqarah yang lain. Ya suluh tu suluh ke diri sendiri. Bila suluh diri sendiri, yang hasil dia apa? Cahaya kalau mari depan mata kita macam mana? Kita tak nampak lah. Cahaya tu tak akan dapat faedah. Cahaya tu tak akan dapat faedah. Dan kalau perumpamaan dalam surah Fussilat tadi, perumpamaannya dia ni duduk di tempat yang jauh. Cahaya tak dapat langsung. Quran itu perumpamaannya cahaya. Dan cahaya tu sepatutnya boleh sampai ke tempat dia. Tapi tak boleh. Tapi kerana dia tu berada di tempat yang jauh. Oleh kerana berada di tempat yang jauh tu, dia tak dapat faedah. Maka inilah nak beritahu Al-Quran. Al-Quran ni nak dapat faedah dia, orang itu kena dekat dengan Al-Quran. Kita kena dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, baru kita dapat faedah Al-Quran. Jauh dengan Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, maka kita tak akan dapat faedah Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menyuluh kita. Menyuluh kesalahan kita pula. Dan menyuluh itu tak nampak kita. Bila disuluh, kita tak nampak kesalahan kita. Sepatutnya kita yang tengok. Jangan disuluh-suluh tu tak nampak apa-apa lah. Dan lebih-lebih lagi kalau berada di tempat yang jauh, cahaya duduk di tempat yang jauh, maka macam mana nak dapat faedah? Maka sebab itulah faedah sini
ayat ini memberi perkhususan. Yang khusus yang hanya ini saja yang mendapat faedah Al-Quran. Maka janganlah kita rasa sesal, kita rasa kecewa dengan orang yang tak mahu belajar Al-Quran. Jangan kecewa. Kerana ayat ini adalah ayat juga ayat tasliyah dia panggil. Ayat pujukan hati. Hudal lil muttaqin ini adalah ayat pujuk kita. Allah Ta'ala nak pujuk kita, mu belajar Al-Quran, Allah Ta'ala pujuk dengan bagi hidayah. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang ikut cahaya Al-Quran itu, maka dialah yang akan mendapatnya faedah Al-Quran. Bila dia mendapat faedah Al-Quran, maka selamatlah dia dunia akhirat. Dia. Habis itu, sifat-sifat munibin ataupun muttaqin itu dihuraikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu huraian bagi makna muttaqin. Tapi ini kita sambung malam nantilah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.